Singapura sedang berusaha untuk memastikan sistem jagaan kesihatannya kekal dimampui serta dapat terus bertahan dalam jangka panjang. Ini di tengah-tengah inflasi jagaan kesihatan yang meningkat sedang penduduk Singapura menua. Kementerian Kesihatan MOH melakukan demikian dengan memperkenalkan pelbagai langkah subsidi demi memastikan kos kekal rendah bagi rakyat Singapura. Menteri Kesihatan Ong Ye Kung mendedahkan perbelanjaan MOH naik lebih seganda sepanjang tempoh 10 tahun lalu kepada $21 bilion tahun ini. Oleh itu, pemerintah juga sedang menggandakan pendekatan pencegahan dalam usaha untuk memastikan kos tidak terus melonjak. Ini agar semua penduduk boleh menerima sokongan jagaan kesihatan apabila mereka memerlukannya. This government understands that healthcare is a basic and essential public service that Singaporeans value. We have the experience, wherewithal, determination, ideas and policies to upkeep and strengthen this key tenet of our social compact. Our agenda for healthcare is transformative and long-term and will take us well beyond this budget year. Tidak lama lagi rakyat Singapura dan penduduk tetap boleh menggunakan lebih banyak wang MediSave untuk membiayai kos jagaan kesihatan mereka. Buat masa ini mereka yang berusia 60 tahun dan ke atas boleh gunakan sehingga $300 di bawah skim Flexi MediSave untuk membiayai kos rawatan di poliklinik, klinik pakar awam pesakit luar dan klinik-klinik di bawah skim bantuan kesihatan masyarakat CHAS. Mulai 1 Oktober nanti, had tersebut akan dinaikkan kepada $400 setahun. Langkah tersebut menurut MOH dijangka memanfaatkan sekitar 700,000 warga emas. Sementara itu, lagi lebih 500,000 pesakit dijangka meraih manfaat selepas had pengeluaran MediSave bagi khidmat imbasan seperti MRI dan CT scan ditingkatkan seganda daripada $300 kepada $600 mulai tahun depan. Langkah-langkah tersebut diumumkan Menteri Kesihatan Ong Ye Kung semasa beliau membentangkan pelan perbelanjaan MOH di Parlimen siang tadi. We cannot let the healthcare expenditure curve escalate uncontrollably. It is a bill that all of us ultimately have to pay, as taxpayers, as patients, or as insurance policyholders. But it is very difficult to rein in escalating healthcare expenditure, especially when it is a matter of life and death for ourselves or for our loved ones. Pemerintah juga akan meningkatkan sokongan bagi mereka yang menghadapi masalah ketidaksuburan yang tidak dapat pulih disebabkan oleh rawatan seperti kemoterapi. Mulai Jun, subsidi bagi prosedur seperti pembekuan telur akan meliputi sehingga 80% kosnya. Dan mulai pertengahan tahun depan, para pesakit boleh menggunakan wang MediSave atau Medishield Hayat mereka untuk membiayai kos rawatan mengekalkan kesuburan tertentu. Bagi mereka yang menghidapi penyakit kronik pula, 3 ubat rawatan akan layak mendapat lebih banyak subsidi di klinik doktor keluarga GP hujung tahun ini. Sebagai contoh, kos ubat kolesterol akan turun daripada $230 kepada sekitar $30 hingga $60 sebulan. Kementerian Kesihatan MOH hari ini mengumumkan lebih ramai warga emas bakal meraih manfaat daripada subsidi jangka panjang pada kadar yang lebih tinggi. Ini dijangka membantu sekitar 80,000 warga emas yang tinggal di rumah-rumah jagaan serta mereka yang hidup dalam masyarakat. Bagi mengatasi kebimbangan kos untuk keperluan penjagaan yang semakin meningkat, MOH akan meningkatkan subsidi untuk khidmat penjagaan jangka panjang. Ia akan dinaikkan sehingga 15% kepada maksimum 80% subsidi bagi golongan berpendapatan terendah. Lebih banyak isi rumah juga akan meraih manfaat dengan peningkatan had kelayakan daripada $3,600 kepada $4,800 gaji per kapita bulanan. Subsidi yang dipertingkatkan itu akan berkuat kuasa pada pertengahan 2026. Sementara itu, MOH akan memberikan rebat yuran sekali saja. Warga emas yang mendapatkan khidmat jagaan harian juga akan melihat peningkatan subsidi yang serupa. Long-term care costs have since risen, and we need to ensure that the payouts continue to provide meaningful support. Therefore,
the CareShield Life Council was asked to review the scheme. We'll share more details in the second half of 2025 once the Council has completed its review. Sementara itu, saudara MOH turut membentangkan rancangan bagi menambah kapasiti jagaan kesihatan. Ini sedang keperluan jagaan kesihatan meningkat dengan penduduk yang semakin menua. Lebih 13,000 katil akan ditambah dari sekarang sehingga 2030. Ini termasuk 300 katil di pusat jagaan elektif baru di Hospital Besar Singapura SGH yang akan dibuka pada 2027. Hospital Besar Sengkang dan Kampus Kesihatan Woodlands pula akan menyaksikan tambahan lebih daripada 500 katil secara keseluruhan. Dan sementara itu, dua hospital iaitu Hospital Besar Changi dan Hospital Alexandra akan dibangunkan semula. Sekitar 1,400 katil akan ditambah apabila kedua-dua hospital itu dibuka semula pada 2027 dan 2028 nanti. 3 hospital baru juga dijangka dibina dalam tempoh 5 tahun akan datang. Hospital Masyarakat St. Andrews akan menumpukan cawangan baru di Bedok akhir tahun ini bagi menyediakan penjagaan pemulihan dan peralihan. 2 hospital baru juga akan dibangunkan di timur dan barat Singapura, iaitu Hospital Besar dan Masyarakat Tengah dan Hospital Besar Timur di Bedok North yang dijangka siap menjelang 2030. Dan kerja-kerja pembangunan semula bagi kampus SGH dan kampus Kent Ridge Hospital Universiti Nasional NUH juga sudah bermula. Bangunan-bangunan usang akan digantikan manakala bilik-bilik pembedahan akan dinaik taraf. Kerja-kerja utama akan dilakukan mulai 2030 sehingga 2040. 7 poliklinik baru juga akan dibina di merata Singapura. Ini tambahan kepada 26 poliklinik sedia ada sekarang. 5 yang terletak di Estate Bidadari, Kaki Bukit, Serangoon, Tengah dan UT dijangka siap menjelang 2027, manakala baki 2 di Bishan dan Taman Jurong menjelang 2030. Diteruskan berita. Mangsa bahaya online kini boleh mengambil tindakan guaman terhadap pelaku melalui sebuah agensi baru, Suruhanjaya Keselamatan Online OSC yang akan dilancarkan menjelang separuh pertama 2026. Ia sebahagian daripada usaha Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital untuk mewujudkan ruang online yang lebih selamat. Victims will be able to request the OSC to issue a direction to the platform to take down the offensive content. The platform must also remove existing identical copies on the platform. The new law will also help victims hold their perpetrators accountable. If they want to sue the perpetrators, they can request the OSC to direct the platform to provide information about the perpetrators. Maklumat itu boleh termasuk nombor kad pengenalan yang akan membolehkan mangsa mendapatkan bantuan seperti memulakan prosiding undang-undang. Langkah-langkah sudah pun dilaksanakan untuk memastikan pengguna online berumur bawah 18 tahun tidak mendapat akses kepada aplikasi yang kurang sesuai bagi usia mereka. Namun, pemerintah mahu platform media sosial memikul lebih tanggungjawab seperti bertindak balas lebih pantas kepada aduan oleh para pengguna. Bilangan pengamal kecerdasan buatan AI meningkat hampir 25% pada tahun lalu, mendekatkan Singapura kepada matlamatnya menggandakan individu berpotensi kepada 15,000. Sebuah program yang melengkapkan rakyat Singapura dengan kemahiran digital yang penting kini akan menyepadukan kandungan AI dan Gen I. Bagi perusahaan kecil dan sederhana SME pula, mereka boleh beralih kepada panduan yang mengesyorkan penyelesaian Gen AI berdasarkan keperluan perniagaan tertentu. Sebuah aplikasi online juga akan mengesyorkan penyelesaian yang sudah diluluskan serta sokongan grant. Saudara, golongan yang diberhentikan kerja mesti mengambil langkah untuk mencari kerja sebelum layak menerima bantuan keuangan pemerintah. Ini sebahagian daripada skim bantuan pencari kerja GS yang akan dilancarkan pada pertengahan bulan depan bagi mengurangkan beban keuangan mereka yang terpaksa dibuang kerja. Berikut proses skim tersebut. Sebagai contoh, Encik Ahmad diberhentikan kerja.
dan dalam tempoh setahun selepas dibuang kerja, dia boleh memohon bagi skim JS. Di bawah program tersebut, Encik Ahmad perlu menyelesaikan beberapa tugas tertentu untuk melayakkan diri bagi bantuan keuangan bulanan. Pada bulan pertama, beliau mungkin perlu menyelesaikan 4 tugasan seperti mengemas kini resume dan menghadiri pameran kerjaya sebelum menerima pembayaran sehingga $1,500. Dan untuk beberapa bulan selepas itu, jenis dan jumlah tugasan yang perlu beliau lakukan mungkin berubah. Skim berkenaan akan menyediakan bantuan keuangan sementara sehingga $6,000 sepanjang tempoh 6 bulan. Encik Ahmad akan berhenti menerima pembayaran sejurus mendapat kerja. Beliau juga tidak layak untuk mengemukakan permohonan baru dalam tempoh 3 tahun seterusnya selepas menerima pembayaran terakhir. The JS scheme is not just a safety net that stops one from falling, but instead is designed to act as a trampoline that helps one to bounce back. Together with other Skills Future programs, the JS scheme helps individuals better navigate their job search to regain employment instead of rushing into ill-fitting jobs due to immediate financial pressures. Bagi membantu pekerja bergaji rendah, Kementerian Tenaga Manusia MOM akan menokok pembiayaan bersama bagi kenaikan gaji golongan tersebut. MOM juga akan menyediakan allowance lebih tinggi untuk mereka meningkatkan kemahiran dengan rangkaian program yang lebih luas untuk dipilih. Langkah begini dapat bantu mengekalkan momentum pertumbuhan gaji golongan pekerja tersebut yang meningkat hampir 6% dari 2019 hingga 2024 mengatasi kenaikan gaji median sebanyak 3.6%.